P to Q. So P makes an angle 22 degrees to the horizontal. If PQ are 70 meter, calculate the width of river. Ini soalan yang saya akan buat nanti. Okay, untuk ni kita akan gunakan formula cos. Cos formula dia ialah cos sama dengan equal to direction over distance. Kita tengok di sini. Dia punya hypotenuse kita dah dapat dah 70 meter. Kita masukkan. Sekarang ni untuk of the river kita perlu carikan dia punya ni. Dalam ketiga ni river ni adalah adjacent. So kita akan cari adjacent. Kita gunakan formula cos. So kita jadi soalan satu, the width of the river. Nombor 49. Okay. Sekarang kita mau cari yang the difference height of the two banks. Sekarang kita mau cari kita dah dapat yang hypotenuse, adjacent. So kita mau cari yang opposite. So untuk opposite kita boleh pakai yang formula C opposite 70. Yang ni opposite, so yang ni hypotenuse. So sekarang kita mau cari yang opposite untuk yang ni. So kita juga untuk step yang step ni opposite untuk so kita tekan case lah. நான் பவுஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன்டா. Okay, sekarang kita mau cari the difference height of the two banks. Sekarang kita mau cari, kita sudah dapat yang hypotenuse dengan adjacent. So kita mau cari opposite sekarang. So untuk cari opposite, kita boleh pakai yang formula C 20 itu kita pakai dari sini. Betul. Opposite divided hypotenuse. Hypotenuse tu kita sudah dapat 70. So kita boleh buka sekarang 70 darab dengan C 20 bersih. So kita ketikkan kalkulator sekarang. So sampai kita buat bersih 26.22. Okay. So soalan ni tanya the difference in height. So yang height of the bank dekat sini dengan height of the bank dekat sini, yang balance height dekat sini adalah sama. So kita tak perlu tolak dengan height yang bank sini. So kita sekarang sudah dapat yang opposite saja. So the final answer adalah yang ini. Dalam soalan B, mereka kata nak solve 3sin 2x = 3 cos x sama dengan cos.
Untuk membuat soalan ini, saya akan guna formula double angle yang ini. Cos 2A sama dengan 2CA cos A. Sekarang saya nak tukar C. Ya. Ini salah. Sin 2A. Misalkan sin 2x saya ambil sin 2A sama dengan sin 2CA cos A. Sekarang saya nak tukar ini. Kalau nak tukar sin 3 2 sin x cos x tolak 3 cos x sama dengan kosong. Sekarang kita darab dengan ini. Kalau darab 6 sin x cos x tolak 3 cos x sama dengan kosong. Sekarang kita nak factorizekan yang ini. Kalau factorize yang ini dalam soalan ini sinnya x. Cos Okey. Sekarang saya nak factorizekan ini. Kalau factorize saya darab dengan ini dengan 3. Kalau 3 kita dapat 2 yang ini 1. Dalam ni cos yang sama. Sekarang kita factorizekan yang ini. Kalau factorize 3 cos x 2 sin tolak. Sekarang kita ada 2 cos x sama dengan kosong. Cos x. Kalau darab kita tukar bagi, kalau bagi jadi kosong. 3 kosong bagi 3 kosong. So x 1 Sekarang sin dalam nilai positif, cos pun nilai positif. Kita dapat 4 kuadran dekat sini. 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Okey. Dalam kuadran 1, semua sin, cos dan semua pun positif. Nilai-nilai adalah positif. Dalam kuadran kedua, sin saja positif, cos dengan tangent negatif. Dalam kuadran 3, tangent dia positif, cos dengan sin negatif. Dalam kuadran keempat, cos dia positif, sin dengan tangent negatif. Dalam ni, cos, sin positif. Kalau positif, kita boleh ambil kuadran 1 dengan kuadran 2 dengan kuadran 4. Okey. Kita dapat 4 kuadran. Dalam kuadran 1 semua cos, tangent dan sin semua pun positif. Dalam kuadran kedua sin saja positif. Tangent cos nilai negatif. Dalam kuadran ketiga, tangent saja positif. Cos dengan sin nilai negatif. Dalam kuadran keempat,
cos sahaja positif. Sin dengan cos sin dengan tangent ialah negatif. Okey. Dekat sini cos dengan sin dalam nilai positif. So kita boleh ambil koran satu sebab koran satu semua pun nilai positif. Dan koran kedua sebab koran kedua sin dalam positif. Dekat sini sin dalam nilai positif. Dan koran keempat sebab nak ambil koran keempat ialah cos dalam nilai positif. So cos dalam ni pun nilai positif. Kita boleh ambil koran keempat, koran kedua dan koran satu. Okey, kita buat sekarang. Koran satu. Formula koran satu ialah B dengan theta. Okey. 90. Lepas tu density koran satu untuk ini 30. Lepas tu dalam koran kedua misalkan kita nak guna untuk C. Formula dalam koran kedua ialah 180 tolak theta. 180 tolak 3. Sama dengan 180 tolak 30. 150. Lepas tu untuk cos. Kalau nak cos nilai dia dalam positif, kita ambil koran keempat. Koran keempat sama dengan formula untuk koran keempat ialah 300 tolak theta. Sama itu 360 tolak 90. 270. Sekarang kita dapat 90, 30, 150 dan 270. Ini ialah nilai X. X sama dengan 90 darjah, 30 darjah, 150 darjah dan 270 darjah. Nah, ini je. Terima kasih untuk tengok video kita. Trigonometri bukan sekadar subjek yang perlu dikaji di dalam kelas tanpa aplikasi praktikal di dalam dunia yang nyata. Jurutera pelbagai jenis menggunakan asas trigonometri untuk membina struktur dan sistem jambatan reka bentuk dan menyelesaikan masalah saintifik. Trigonometri bermakna kajian segitiga. Ia juga digunakan untuk mencari sudut segitiga adalah apabila panjang sisi diketahui atau mencari panjang dua sisi apabila sudut dan salah satu panjang sisi diketahui. Sebaik saja semua ukuran segitiga diketahui, jurutera boleh mula membina dan menentukan skop projek yang sedang dijalankan. Berikut adalah langkah-langkah untuk memahami dan menggunakan trigonometri dalam kejuruteraan. Jurutera mula mengambil ukuran dan hitung dimensi untuk cadangkan, membina dan mencipta. Sebagai contohnya, semasa mengaji kejuruteraan awam, jurutera perlu mengira pembahagian daya struktur yang berbeza seperti jambatan kedua. Jurutera juga mengetahui apa sudut-sudutnya berada di antara jambatan dan berapa lama mereka perlu. Binaan struktur atau sistem jurutera perlu mengikut ukuran. Jurutera juga harus membuat lebaran spesifikasi untuk reka bentuk untuk rujukan masa depan. Selain itu, kawan saya akan menjelaskan tentang ini dengan jelas. Terima kasih. Kita dapat lihat trigonometri mengaplikasikan ke dalam kejuruteraan. Bidang kejuruteraan mempunyai cabangan masing-masing dan menggunakan asas trigonometri untuk struktur, sistem, reka bentuk jambatan, menyelesaikan masalah saintifik dan banyak lagi.
Jurutera boleh mula membina projek dan menentukan skop projek yang diambil apabila mengaplikasikan konsep trigonometri. Contohnya, bagi jurutera reka bentuk, mereka menggunakan hukum sinus dan menyenggarakan pesawat. Jurutera ini mesti mengira hal laju pesawat tersebut serta hal laju udara untuk membuat ia mempunyai aerodinamik. Oleh kerana hal laju angin, sudut bearing dan laju udara sudah diketahui, maka mereka perlu mencari sudut yang tidak diketahui nilainya, perbezaan dalam arah angin dan bearing. Penggunaan hukum sinus dengan hal laju angin dan kelajuan udara memberikan sudut yang mengimbangi pesawat tersebut. Kemudian, jurutera menggunakan hukum kosinus dan sudut yang ketiga dan hasilnya jurutera dapat mencari magnitudo kelajuan depan paduan pesawat dengan arah bearing yang dipilih. Contoh yang lain pula, ia dalam kejuruteraan awam. Kita perlu mengira taburan kuasa untuk struktur yang berbeza seperti jambatan ke kuda. Mereka juga perlu mengira sudut yang terlibat antara batang rasuk yang terdapat di jambatan serta panjangnya. Sekian, terima kasih. Okey, sebagai kesimpulan, kita dapat tahu yang fungsi trigonometri ni adalah amat penting kerana dia juga diaplikasikan dalam pelbagai bidang kejuruteraan, termasuk bidang kejuruteraan mekatronik. Trigonometri ni digunakan untuk reka bentuk dan pengukuran bahagian dalam siri. Ia juga digunakan untuk menggerakkan kuasa. Selain itu, trigonometri ni dapat digunakan untuk mengenal pasti tingkah laku siri dan isyarat. Sebab trigonometri ni juga menggunakan kaedah pengukuran sudut yang tepat. Oleh itu, ia amat penting untuk bidang kejuruteraan termasuk bidang mekatronik. Dan selain kejuruteraan juga ia diaplikasikan dalam berbagai situasi kehidupan harian. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih.